lepas, cikgu telah berkongsi tentang selepas Jepun menyerah kalah, British kembali menjajah tanah Melayu sehingga berakhirnya era penjajahan British, iaitu pada tahun 1963. Ya, satu tempoh yang agak panjang ya, dari 1786 sehingga 1963, iaitu dia berlaku dalam dua fasa. Bin Jaafar. Baik. Dato' Onn bin Jaafar merupakan simbol penyatuan orang Melayu yang seterusnya membawa kepada kemerdekaan tanah Melayu. Pada awal tahun 1946, beliau telah menubuhkan Persatuan Melayu Cina bekerjasama dengan kerajaan untuk menentang komunisme dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk memperoleh kemerdekaan untuk tanah Melayu. Beliau dan pemimpin-pemimpin Cina yang lain iaitu Tun Leong Yew Koh dan Colonel H.S. Lee telah menggerakkan usaha untuk mengasaskan Persatuan Cina Tanah Melayu. Jawatan dalam MIC sebaik sahaja pulang ke Malaysia setelah tamat pengajian. Beliau merupakan Presiden Malayan Indian Congress MIC yang kelima pada tahun 1955. Sebaik sahaja memenangi pilihan raya umum pertama 1955 bagi kerusi parlimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua murid-murid cikgu di luar sana. Cikgu mendoakan agar kamu semua sentiasa sihat dan akan terus bersemangat untuk belajar bersama cikgu di dalam sesi PDPR kita bagi subjek sejarah tahun 5 untuk hari ini. Jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi topik berkaitan dengan perjuangan menuntut kemerdekaan, tapi kali ini dengan tajuk dari unit 6, masih lagi unit 6 dengan tajuk sejarah kemerdekaan. Topik kita ialah ke arah menuntut kemerdekaan, standard kandungan 7.3 sejarah kemerdekaan 1957. Standard pembelajaran kita 7.3.2 menyatakan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. 7.3.3 menerangkan detik-detik pengisytiharan kemerdekaan. Objektif pembelajaran: murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 3 kepentingan perjuangan untuk menuntut kemerdekaan dan menghargai nikmat kemerdekaan secara lisan dan bertulis. Dan kriteria kejayaan kita untuk hari ini ialah murid dikira berjaya jika dapat menjelaskan secara lisan dan bertulis tentang kepentingan menghargai jasa pejuang kemerdekaan dan nikmat kemerdekaan yang dikecapi sehingga hari ini. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan lagi sesi PTPR kita pada hari ini. Kehadiran British ke Semenanjung Tanah Melayu pada tahun 1786 telah menyemarakkan lagi usaha penentangan orang Melayu terhadap penjajah, terutamanya apabila British mulai campur tangan dalam urusan pentadbiran tempatan. Mereka menganggap perubahan dalam pentadbiran dan tindakan British mengawal hasil bumi dan kehidupan mereka seolah-olah mencabar sistem atau amalan tradisi mereka serta menjatuhkan maruah mereka. Perjuangan kemerdekaan di negara ini berkembang secara menyeluruh mulai abad ke-20. Ekoran kebangkitan nasionalisme dalam kalangan rakyat yang bersandarkan aspek-aspek keagamaan, sosial, ekonomi dan politik. Semangat nasionalisme dan perjuangan orang tempatan bukan sahaja ditunjukkan melalui akbar-akbar tempatan dan penubuhan persatuan, malah melalui penubuhan parti-parti politik yang mewakili kaum-kaum di tanah Melayu. Uniknya kisah perjuangan rakyat dalam usaha mendapatkan kemerdekaan ini ialah
Ianya telah berjaya dilakukan tanpa pertumpahan darah, kemusnahan harta benda atau melibatkan sebarang revolusi maupun pemberontakan bersenjata. Satu-satunya senjata yang mereka gunakan ialah perpaduan antara kaum. Selain jalinan kerjasama yang erat antara parti dan kaum-kaum di Malaysia, kebijaksanaan pemimpin dan pejuang-pejuang kemerdekaan juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu. Baiklah murid-murid, seperti mana yang telah cikgu nyatakan tadi, sebenarnya perjuangan menuntut kemerdekaan di negara kita oleh pejuang-pejuang kemerdekaan agak unik ya. Ini kerana Tanah Melayu adalah berbeza jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Perbezaannya terletak pada komposisi kaum yang terdapat di Tanah Melayu. Setiap kaum mempunyai kepentingan dan hak masing-masing, dan hal ini harus diambil berat serta difikirkan bersama pemimpin-pemimpin tempatan dan pejuang-pejuang yang menuntut kemerdekaan. Jadi untuk kali ini, kita akan bincangkan pelbagai peristiwa getir yang turut mewarnai perjalanan pejuang-pejuang kemerdekaan bermula dengan pendudukan tentera Jepun. Baik, era pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu selama 3 tahun dan 8 bulan telah menyaksikan pelbagai masalah dan penderitaan dalam kalangan penduduk Tanah Melayu. Ianya merupakan satu turutan pertempuran yang singkat tetapi sengit yang merupakan satu detik perubahan antara pemerintahan daripada orang putih iaitu British kepada pemerintahan Jepun. Pendudukan Jepun di Tanah Melayu telah membangkitkan semangat nasionalisme dan anti-kolonialisme yang telah membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu daripada cengkaman penjajah. Baik, seterusnya, selepas tentera Jepun menyerah kalah kepada pihak British pada 15 Ogos 1945, telah terjadi kekosongan kuasa di Tanah Melayu, terutama sekali di kawasan-kawasan pendalaman. Dalam tempoh masa 7 hari selepas penyerahan tentera Jepun, berikutan kekosongan kuasa pada waktu itu, anggota-anggota MPAJA ataupun Malayan People Anti-Japanese Army yang dulunya ditubuhkan untuk memperjuangkan nasib rakyat-rakyat tempatan yang dianiaya oleh tentera Jepun dan kemudiannya dinamakan sebagai PKM ataupun Parti Komunis Melaya, telah keluar dari hutan-hutan dan mula menunjukkan kekuatan dan kekuasaan mereka. Anggota-anggota komunis PKM telah bertindak dengan zalim dan melulu. Tiada langsung perasaan belas kasihan yang ditunjukkan terutama sekali kepada mereka yang disyaki tidak sehaluan dengan perjuangan Parti Komunis Melaya. Pembunuhan 3 orang pengurus ladang berbangsa Eropah di Sungai Siput, Perak pada tahun 1948 telah menyebabkan kerajaan persekutuan mengisytiharkan darurat di seluruh kawasan Tanah Melayu. Sebulan kemudiannya, PKM telah diharamkan. Seterusnya, rundingan baling telah diadakan di Baling English School pada 28 dan 29 Disember untuk menawarkan pengampunan dan meminta ahli PKM untuk menyerah diri. Namun rundingan tersebut menemukan jalan buntu. Kita beralih kepada rentetan peristiwa seterusnya, iaitu berkaitan dengan penubuhan gagasan Malayan Union. Baik, selepas Jepun menyerah kalah, British telah kembali semula ke Tanah Melayu dengan memperkenalkan gagasan Malayan Union. Gagasan Malayan Union ialah gabungan yang melibatkan negeri-negeri selat dan tidak termasuk Singapura. Ianya terdiri daripada Majlis Perundangan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan yang diketuai oleh seorang Gabenor British. Sultan-Sultan Melayu pula masih mengekalkan kedudukan masing-masing, tetapi dalam bidang kuasa yang sangat terhad, iaitu berkaitan tentang agama Islam dan adat istiadat orang Melayu sahaja. Bertentangan dengan jangkaan British, penduduk Melayu yang kebiasaannya bersikap lemah lembut dan selalunya akur telah bangun bersama-sama untuk membantah cadangan mewujudkan gagasan
tersebut. Orang-orang Melayu telah bangun bersama-sama untuk menentang cadangan pihak British dan tindakan ini telah dikemaskan melalui UMNO di bawah pimpinan Dato' Onn bin Jaafar. Namun demikian, walaupun terdapat tentangan dalam kalangan orang-orang Melayu untuk penubuhan gagasan ini, namun pihak British tetap meneruskan rancangan untuk menubuhkan gagasan Malayan Union dan akhirnya pada 1 hari bulan April 1946, gagasan Malayan Union telah ditubuhkan. Setelah mendapat penentangan yang hebat daripada orang-orang Melayu, akhirnya Malayan Union dibatalkan pada 1 Februari 1948. Dan selepas itu, untuk menggantikan Malayan Union yang gagal itu, pihak British terpaksa menurut kehendak orang Melayu. Baik, seterusnya ialah peristiwa penubuhan parti-parti politik di Tanah Melayu. Dimulakan dengan penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Melaya iaitu PKMM pada 19 Oktober 1945 di Ipoh, Perak, Darul Rizwan. Ia merupakan parti politik yang pertama ditubuhkan selepas pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Matlamat utama penubuhan PKMM ialah untuk menuntut kemerdekaan penuh bagi Tanah Melayu dan menentang sebarang bentuk penjajahan semula Inggeris setelah tamatnya Perang Dunia Kedua. Seterusnya ialah penubuhan UMNO iaitu pada 11 hari bulan Mei 1946, Istana Johor telah menyaksikan kelahiran parti terbesar orang Melayu apabila ribuan orang Melayu berhimpun dan bertemu dalam Kongres Melayu Semalaya untuk kali ketiga. Almarhum Sultan Ismail telah merasmikan penubuhan UMNO dan Dato' Onn Jaafar telah dipilih menjadi Presiden UMNO. Kejayaan UMNO yang terbesar ialah memansuhkan Malayan Union, seterusnya membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Dan ianya telah merintis laluan ke arah kemerdekaan Tanah Melayu. Baik, seterusnya penubuhan Kongres India Se-Malaysia ataupun Malayan Indian Congress MIC. Baik, ia adalah sebuah parti minoriti India yang ditubuhkan pada Ogos 1946 oleh John A.T.V. dan Janaki Ati Nahappan. Pada awalnya, kebajikan masyarakat India diberi keutamaan, terutama mereka yang datang berhijrah ke Tanah Melayu. Sewaktu awal penubuhannya, MIC juga kurang mendapat sambutan dalam kalangan orang India di Tanah Melayu. Namun apabila MIC bergabung dalam Parti Perikatan pada tahun 1955, barulah parti ini mendapat sambutan daripada orang India di seluruh Tanah Melayu. Baik, penubuhan parti politik yang seterusnya ialah Hizbul Muslimin iaitu HAMIM. Hizbul Muslimin iaitu HAMIM atau Parti Orang Muslimin Malaya, Muslim People Party of Malaya, merupakan parti Islam yang pertama di Tanah Melayu, telah ditubuhkan pada 17 Mac 1948. Hizbul Muslimin juga parti Islam pertama di Tanah Melayu yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan British. Pemimpinnya yang pertama ialah Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Seterusnya ialah penubuhan MCA atau Persatuan Cina Malaya yang ditubuhkan pada 27 Februari 1949 dengan Sir Tun Tan Chien Lock sebagai presidennya yang pertama. Di peringkat awal penubuhannya, ia lebih menjurus untuk menjaga kepentingan orang Cina, namun pada tahun 1952, MCA menyertai Perikatan UMNO MCA bagi tujuan memenangi pilihan raya Perbandaran Kuala Lumpur. Ianya telah membawa kepada kerjasama dalam perjuangan untuk memperolehi kemerdekaan negara pada 31 hari bulan Ogos 1957. Dan penubuhan parti politik yang terakhir ialah PAS atau Parti Islam Se-Malaysia. Kemunculan PAS atau PAS dalam sejarah politik tanah air telah bermula sejak 23 Ogos 1951 apabila para ulama yang bersidang di Kuala Lumpur bersetuju menubuhkan sebuah persatuan yang dinamakan Persatuan Ulama Semalaya.
Nama persatuan ini kemudiannya telah diubah menjadi Persatuan Islam Semalaya iaitu PAS pada 24 November 1951. Presiden pertamanya ialah Haji Ahmad Fuad bin Hassan. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi dengan membincangkan peristiwa ke arah kemerdekaan yang seterusnya, iaitu Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955. Baik, Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 yang diadakan pada 27 Julai 1955 merupakan pilihan raya umum yang tunggal di Persekutuan Tanah Melayu sebelum kemerdekaannya pada 31 hari bulan Ogos 1957. Dalam pilihan raya umum ini, parti perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu iaitu UMNO, Persatuan Cina Malaya MCA dan Kongres Islam Semalaya MIC dan yang mewakili 3 kaum yang utama di Persekutuan Tanah Melayu memenangi 80% daripada jumlah undi dengan 51 daripada 52 kerusi yang ditandingi. Pada 1 hari bulan Ogos 1955 yang teramat mulia, Tuanku Abdul Rahman Putra selaku pemimpin kebangsaan Parti Perikatan telah membentuk Kabinet pertama Persekutuan Tanah Melayu. Semangat kerjasama dan muhibah di kalangan anggota Parti Perikatan telah menjadi teras kepada kejayaan yang diperolehi serta membawa kepada kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. Penubuhan parti-parti politik yang mewakili kaum-kaum di Tanah Melayu dan kejayaan mereka dalam menjalin persefahaman dan kerjasama menjadi bukti kukuh tentang kesungguhan mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu. Mengimbau kembali detik-detik perjuangan parti-parti politik ini, pada pertengahan 1951, Timbalan Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu dengan persetujuan Raja-Raja Melayu mengumumkan untuk melantik sebuah jawatankuasa pilihan raya persekutuan bagi mengkaji persoalan pilihan raya kepada Majlis Legislatif Persekutuan. Seterusnya, dalam pada itu, melalui beberapa siri pilihan raya yang diadakan, kerjasama politik antara kaum terus terjalin. Kerjasama politik lebih erat antara Melayu dan bukan Melayu terus terjalin apabila Inggeris mensyaratkan kemerdekaan hanya diberikan sekiranya rakyat negara ini bersatu padu dan boleh bekerjasama. Kemenangan Parti Perikatan menyebabkan Tuanku Abdul Rahman membentuk kabinet membabitkan komposisi berbilang kaum iaitu 6 Melayu, 3 Cina dan 1 India. Setelah melalui beberapa siri pilihan raya dan perbincangan, maka akhirnya rombongan kemerdekaan telah berangkat ke London pada 1 Januari 1956 menaiki kapal laut MV Asia dari Singapura ke Karachi, Pakistan. Kemudian dari Karachi, mereka meneruskan penerbangan ke Kahirah dan seterusnya ke London. Ahli rombongan terdiri daripada Wakil Raja Melayu iaitu Datuk Panglima Bukit Gantang Abdul Aziz Osman, Datuk Muhammad Saif dan Datuk Nik Ahmad Kamil, manakala Wakil Perikatan diketuai oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Dr. Ismail, Tun H.S. Lee dan Tun Abdul Razak Hussein. Rombongan Tuanku tiba di London pada 14 Januari 1956 dan berunding dengan perwakilan Kerajaan British, Setiausaha Negara bagi Tanah Jajahan, Pesuruhjaya Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu dan lain-lain selama 3 minggu, iaitu dari 16 Januari sehingga 6 Februari 1956. British sedar bahawa mereka tidak dapat menghalang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, tetapi dalam masa yang sama, mereka cuba mempertahan kepentingan mereka di Tanah Melayu. Akhirnya, Kerajaan British akur memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Perjanjian London Termetrai ditandatangani oleh Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London, mewakilkan Kerajaan Tanah Melayu dengan Alan Lennox Boyd, Setiausaha Tanah Jajahan British bagi pihak Kerajaan British. Dalam Perjanjian London, tarikh kemerdekaan telah ditetapkan iaitu pada 31 Ogos 1957.
Setelah berjaya dalam perundingan tersebut, rombongan kemerdekaan tiba di lapangan terbang Batu Berendam pada 20 Februari 1956 dengan menaiki pesawat Malayan Airways. Mereka disambut meriah oleh berbagai lapisan masyarakat. Rombongan tuanku diarak ke Padang Merdeka Bandar Hilir, Melaka. Disaksikan oleh 100,000 orang. Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj berucap kemudian mengisytiharkan tarikh kemerdekaan negara. Sebaik sahaja tuanku melaungkan merdeka sebanyak 3 kali dan serentak pengumuman tersebut, teriakan dan laungan merdeka bergemuruh di Padang Bandar Hilir, Melaka. Bumi Melaka adalah saksi peristiwa bersejarah menjelang merdeka. Pada pukul 6.30 petang, 30 Ogos 1957, bertempat di Padang Bandar Hilir, Melaka, bendera Union Jack telah diturunkan. Turut menyaksikan peristiwa bersejarah itu ialah Pesuruh Jaya Tinggi British di Melaka, H.G. Hammond dan ribuan rakyat jelata. Pada malam 30 Ogos 1957, iaitu bertepatan jam 12.30 malam, bendera Union Jack akhirnya diturunkan dan terus berkibar di negara ini dan kemudian digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu yang baharu sambil disambut dengan teriakan laungan merdeka. Dan akhirnya pada tanggal 31 Ogos 1957 berlangsunglah satu lagi peristiwa bersejarah negara ini apabila lahirnya sebuah negara baharu di mana pengisytiharan kemerdekaan Tanah Melayu dilaksanakan dengan penuh kilang gemilang di Stadium Merdeka. Upacara ini diraikan oleh seluruh rakyat tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Di dalam ucapannya, Tuanku Abdul Rahman telah berucap, "Maka dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Mengasihani, saya Tuanku Abdul Rahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri-Negeri Melayu dengan ini memasyur dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957 maka Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi di dalamnya negeri-negeri Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Perak, Melaka dan Pulau Pinang dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa." Pengisytiharan itu disambut oleh laungan merdeka sebanyak 7 kali oleh Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama di hadapan 20,000 rakyat Persekutuan Tanah Melayu dan raja-rajanya serta perwakilan dari 30 negara-negara Commonwealth dan negara-negara asing lainnya. Bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang buat pertama kalinya diperdengarkan secara rasmi dalam sebuah negara baru. Diikuti pula selepas itu dengan seruan azan oleh Allahyarham Tan Sri Datuk Haji Hassan Haji Azhari sebagai simbolik keberadaan Islam sebagai agama rasmi negara Tanah Melayu serta tembakan meriam 101 das. Baiklah, dengan penerangan tadi maka berakhirlah sesi perkongsian cikgu di dalam video PDPR bagi subjek sejarah untuk hari ini. Cikgu berharap agar apa yang cikgu terangkan tadi dapat kamu fahami dan dapat kamu gunakan untuk pembelajaran kamu yang seterusnya. Jangan lupa kongsikan apa yang kamu dapat daripada cikgu dengan kawan-kawan yang lain ya. Jadi sehingga kita jumpa lagi di dalam perkongsian cikgu yang akan datang, cikgu ucapkan selamat belajar dan salam sayang dari cikgu. Jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana menonton, jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.